mengatakan majoriti dari golongan yang awal ini bermaksud golongan yang dekat dengan ilahi, golongan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Majoritinya dari kalangan umat sebelum kita, sedikit dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tafsir Imam Ibn Jarir. Umat terdahulu dari kita ialah golongan yang paling ramai, menjadi golongan terdekat dengan Allah. Kita golongan yang sedikit, umat Nabi Muhammad. Itu pandangan Imam Ibn Jarir. Pandangan ini dikritik oleh Imam Ibn Kathir. Imam Ibn Kathir berkata, saya tidak bersetuju dengan Imam Ibn Jarir, sebab ia bercanggah dengan Nas. Nas mengatakan sebagai contoh Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin, kamu sebaik-baik umat. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik umat. Takkan sebaik-baik umat yang dipuji Allah, yang diisytiharkan Allah dalam Al-Quran, tiba-tiba mereka paling kurang menjadi golongan as-sabiqun as-sabiqun. Maka Ibn Kathir mengkritik Ibn Jarir. Ini menampakkan kepada kita, bila kita bicarakan ilmu tafsir, bahawa kita kena mengkaji sedalam itu. Sebab ayat Quran itu jelas, cuma cara memahami itu kadang-kadang berbeza. Malah di kalangan ulama tafsir yang terkenal sendiri. Lantas bila kita sekadar membaca sebuah kitab, kita merasakan itulah saja tafsir yang ada di dunia Islam. Kita salah ketika itu. Buka minda kita, buka pelbagai tafsir, analisis secara kritikal, kemudian lihat hujah yang diutarakan. Dalam hal ini saya cenderung untuk menerima pandangan Imam Ibn Kathir. Sebab bagi saya hujah Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala lebih mantap, lebih sahih. Namun saya menghormati pandangan Imam Ibn Jarir yang Masya Allah kehebatannya. Kitab tafsirnya, tafsir Al-Tabari memang hebat, kita akui. Tapi dalam hal ini saya cenderung untuk menerima tafsiran Ibn Kathir yang mengatakan umat Nabi Muhammad umat yang terbaik. Maka umat yang terbaik inilah umat yang sewajarnya mendapat kelebihan di hari kiamat. Selepas kita analisis seperti itu, kita boleh membuat kesimpulan sekarang. Kesimpulan yang penting ialah bila Allah mengatakan golongan yang ke depan ini, majoritinya yang awal, ia menceritakan tentang setiap umat. Setiap umat ada umat awalan, setiap umat ada umat yang kemudian, termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pandangan Imam Qatadah. Saya cenderung dengan pandangan itu, bahawa umat Nabi Musa ada golongan yang awal yang hebat. Dari kalangan mereka ada yang sabiqun as-sabiqun. Kemudian ada dari kalangan umat Nabi Musa golongan yang kemudian yang hebat juga, tapi kurang hebat daripada yang awal. Mereka insya-Allah golongan kanan, namun tak dinafikan dari kalangan yang kemudian itu juga ada juga yang sabiqun as-sabiqun, tapi jumlah mereka tidak ramai. Sama dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang awal memang hebat. Insya-Allah mereka secara umumnya as-sabiqun as-sabiqun. Majoritinya dari kalangan sahabat-sahabat yang awal. Tetapi kita yang terkemudian bagaimana pula? Masih berpeluang. Cuma waqalil, sedikit dari kalangan kita. Bukan tak boleh, sedikit, tapi majoritinya dari kalangan yang awal. Begitulah bagi setiap umat, ceritanya begitu. Namun bila dilihat secara keseluruhan, dicampur semua, umat Nabi lah
umat Nabi Muhammad lah yang paling ramai dalam semua penjuru itu. Maka itu menggabungkan semua pandangan, insya Allah. Hal ini disahkan oleh hadis yang kuat yang bermaksud sebaik-baik kurun, kurunku, kemudian selepasnya, kemudian selepasnya. Itu sandaran kita. Sebaik-baik kurun, kurunku, Nabi kata, kemudian selepasnya, kemudian selepasnya. Hadis itu kita gunakan untuk mentafsir ayat Quran tadi. Golongan yang ke depan, majoriti golongan yang awal, sedikit dari golongan yang kemudian. Alhamdulillah, kita masih berkesempatan digolongkan dalam golongan as-sabiqun, as-sabiqun. Saya ceritakan pada anda minggu lepas bahawa dalam buku saya, dengan izin, ketika menceritakan tentang golongan yang cemerlang, saya bertanya pada diri saya, dalam Quran, siapa golongan yang paling cemerlang? Berpandukan Quran. Orang beriman cemerlang, qad aflahal mu'minun. Orang bertakwa cemerlang, itu kita yakini. Tapi dari kalangan yang cemerlang, siapa yang ke depan dari kalangan kelas pertama ini? Siapa yang ke depan dari kalangan yang A ini? Yang A mungkin ramai. Siapa lebih ke depan dari kalangan yang A ini? Golongan yang Quran sebutkan dalam ayat yang kita bacakan tadi, surah Al-Waqi'ah ayat ke-10. Was-sabiqun as-sabiqun. Sabiqun, sabiqun, diulang 2 kali. Was-sabiqun as-sabiqun. Yang kita sebutkan tadi sahabat sebagai sentiasa nak ke depan, nak cepat, nak mendahului. Mereka pastinya bukan golongan yang tunggu pencen baru nak beramal. You tak semayang pasal apa? Belum pencen. You tak pakai tudung pasal apa? Belum pergi Mekah, belum digelar mak hajah. You tak beramal sebab apa? Belum kahwin, not yet married. Semua tunggu. As-sabiqun, as-sabiqun, dia tak tunggu. Dia nak dahului semua orang. Dia nak potong semua orang. Dia nak ke depan. Maksudnya mereka bersegera beramal soleh, bukan golongan menangguhkan amal. Setiap umat ada golongan ini, tapi majoritinya dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutamanya dari kalangan yang awal. Itulah rumusan dari ayat-ayat yang kita bacakan tadi. InsyaAllah tempat mereka syurga. Bahasa untuk syurga, kemudian Allah ceritakan tentang syurga. Allah perincikan sikit tentang syurga, tapi menggunakan bahasa yang kita faham. Namun tidak boleh kita fahami secara betul. Walaupun Allah menggunakan bahasa yang kita boleh faham, tetapi kefahaman kita cetek, terbatas. Sebab Allah menceritakan tentang alam gaib. Allah sedang menceritakan tentang sesuatu yang mata tak pernah melihat, telinga tak pernah mendengar, hati tak pernah merasa. Masakah mungkin kita faham 100%? Tapi Allah ceritakan juga untuk merangsang kita bahawa solatmu ni untung, puasamu untung, datang belajar agama untung, tutup aurat untung, semua kebaikan ada untung. Apa untungnya? Allah ceritakan sikit dalam surah Al-Waqi'ah bermula ayat 15. Allah berkata, ala sururim maudhunah. Mereka berada di atas katil, di atas divan yang bertatahkan emas dan permata. Wah, katil ahli syurga seperti itu. Katil kita silap hari bulan jatuh ke bawah. Katil kayu, lepas 2 tahun buka semula. Tak berapa nak menjadi dah katil tu. Tapi di sana Allah ceritakan katil bertatahkan emas dan permata. Subhanallah, cantik benar.
Ceritakan yang kemudian